yang kerana nak sayangkan anak dia, beli makanan dalam botol di supermarket untuk memberi anak-anak makan. Barang dalam botol ni dah berapa lama datang daripada luar negara, dibagi kan, ada tengok baby's food tu kan. Ambil macam tu. Jadi kita kadang-kadang tidak terfikir, dan benda ini penting. Benda ini penting dalam kita proses kita mendidik anak-anak, apa yang dimakan, apa yang diamalkan, kaedah mana. Contohnya paling mudah yang kita bercerita lah. Kadang-kadang masyarakat kita hari ini, kalau kita tengok ya, masyarakat hari ini dia lebih kurang pakai buang. Kalau kipas tak berapa elok, buang dia lah. Nak repair pun mahal mungkin. Zaman dulu, lebih zaman Tok Ki muda-muda dulu, kalau kipas pun nak beli pun mungkin mahal, kalau kejap hantar repair. Jadi hari ini kalau kita lihat, kita masyarakat kita kurang terdidik ke arah itu. Contohnya kalau kita nak lihat satu budaya yang mungkin berbeza antara mungkin kita dengan Jepun ya, ataupun kita dengan Korea. Ini kita melihat daripada sudut budayanya lah ya. Contohnya di Jepun hari ini mereka menggalakkan penggunaan pampers, lampin. Ini banyak orang masalah, kita sendiri pun mempunyai masalah begitu. Tapi dia tidak pakai pampers, pakai buang. Dia ambil lagi kain yang pampers tu, kerana banyaklah dia punya cerita. Contohnya paling tidak pampers lampin itu boleh dibasuh balik. Jadi tidak ada wastage kan. Barang-barang ini pun banyak ni yang akhirnya menjadi bahan buangan yang mengambil tempat yang tidak sihat kepada alam sekitar. Jadi dia orang lebih ke arah improvement. Ya. Jadi memang kita kadang-kadang contohnya kalau kita pakai mungkin tidak ada masalah daripada sudut keuangan, tapi daripada masalah pendidikan. Jadi anak-anak dulu saya tengok zaman sekarang kadang-kadang dia kurang kata orang mendidik anak-anak itu. Contohnya masa dia buang air. Saya tengok zaman dulu lah sikit ya. Mungkin 30 tahun dulu, anak-anak ini diajar untuk ke tandas. 6 bulan, 5 bulan dah diajar untuk ke tandas. Kalau tidak tukar pampers ni kan. Jadi pendidikan itu menjadi lumrah. Tapi hari ini tidaklah pakai tukar. Jadi dia kurang kehalusan. Jadi dalam kehidupan ini kalau kita tidak halus, kita tidak cermat, kita tidak mencari kaedah-kaedah tertentu untuk menjalani kehidupan kita, jadi kita ni menerima saja. Jadi bila kita terima, kita kurang detail. Kita ambil mudah kan. Yang pastinya itu kita boleh simpulkan disiplin lah daripada mak ayah mendidik anak tu di awal peringkat usia. Tapi ini pun termasuk balik daripada nilai pengguna tadi, apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Apa yang kita rancang. Nak sekolah mana, macam mak nak sekolah kat mana ni, maknanya kita rancang daripada awal bukan mengikut perjalanan kehidupan mana-mana dan tidak, maknanya merancang kehidupan. Jadi prerequisite-nya pengguna perlu merancang kehidupan untuk kehidupan ini menjadi bermakna, bukan semata-mata mengikut laluan tidak ada terancang. Kita perlu merancang supaya kita tidak kadang-kadang hanya mengikut kawan-kawan, pergi parti ke, maknanya kita kena kritikal lah. Kritikal dengan masa kita, kritikal dengan sumber-sumber kita, supaya kita boleh menjadi satu ataupun kumpulan pengguna yang boleh membawa kesan perubahan kepada masyarakat itu. InsyaAllah. Sebentar tadi Datuk ada cakap kita sebagai pengguna kena sentiasa bijak untuk beli barang dan sebagainya. Tapi berkenaan dengan apa tragedi yang berlaku pada ketika ini, kehilangan pesawat MH370, sudah tentunya pesawat yang ada dalam itu juga sebagai pengguna. Jadi berlakunya keadaan sebegini ataupun situasi begini, bagaimana hak pengguna itu boleh diaplikasikan dan apakah hak-hak yang boleh diberikan kepada mereka? Ialah yang sudah pergi tetap pergi. Kalau maknanya kalau kita tak jumpa, kita tak tahu keadaan yang latest. Tetapi maknanya sekarang ini kita melihat daripada yang tinggal. Maknanya keluarga. Jadi keluarga hari ini perlu melihat juga apa hak-hak mereka. Contohnya hari ini dia perlu jelas, dia perlu tahu apa benda yang perlu dilakukan. Contohnya daripada sudut meneruskan kehidupan, daripada insurannya, daripada harta benda yang ada, apa yang jadi. Contohnya mungkin anak dia ada kereta, lepas tu kereta tu
Kalau tak dibayar, ditarik, apa hak dia, apa dia perlu buat, apa daripada segi wasiatnya, daripada segi faraidnya, ini kita perlu. Dan sebenarnya ini mungkin merupakan wake up call kepada kita. Pasal ini boleh terjadi kepada kita anytime, kita keluar sekarang boleh terjadi. Jadi salah satu yang kita biasa cadangkan kepada pengguna hari ini, Emma, ya, kita seharusnya boleh ataupun seharusnya mempunyai satu catatan, ya, in case. Kalau contohnya hari ini kita menemui kemalangan, apa akan tinggal, apa akan jadi pada keluarga kita dengan safe-nya terkunci, dengan cek ni tak tahu ke mana, dengan duit tak tahu ke mana. Jadi kadang-kadang ia mungkin juga untuk kita menyedari kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dan membuat persiapan. Yelah, ajar tak mengenal itu usia memang kan. Betul, bermakna anytime. Jadi maknanya persiapan kita kepada yang tinggal, dan amalan kita kepada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku pada kita, pasal macam memang sebut tak tentu masa kan. Jadi ini merupakan satu peringatan, kita yakin peringatan kepada semua kita yang kadang-kadang ataupun manusia itu sifatnya lupa, sifatnya lalai kan. Jadi ambil tragedi ini sebagai peringatan kepada kita semua, untuk kita terus bergerak, untuk kita terus menjadi warga negara atau pengguna yang terbaik, dan bukan jadi warga negara yang hanya diperguna. Pasal kalau kita tidak bijak, kita tidak menjadi pengguna yang bijak, akhirnya esok kita jadi kumpulan yang diperguna untuk orang lain. Jadi dalam kesempatan contohnya hari ini, macam-macam pihak kita ingat juga, ya, kena ingat, ya, satu kajian yang kita buat, ya, orang ni kalau masa dia dalam keadaan terdesak, dia akan lebih dia akan mudah memberi. Contohnya, kita perlukan pinjaman wang. Kita tak ada duit ni. Kita perlukan katakan 100,000. Masa ini bila orang datang, orang akan cakap, okey, you buat macam ni, dapat. You bagi duit. Dia akan menggunakan kesempatan ini, dan saya harap keluarga yang terlibat contohnya dalam tragedi ini supaya berhati-hati. Lawyer datang nak buat tuntutan, kadang-kadang kita biasa terima aduan, lawyer datang kata okey, tak payah bayar, setengah-setengah. Ni biasa ni. Bila setengah-setengah kita sign. Ini terjadi baru ni. Lepas dah dapat duit, pasal lawyer duit, dia minta orang ni sign, berikan duit, dia buka special account pula. Lepas tu you kena bagi bukan setengah-setengah lagi, pasal kos tak masuk. Matilah macam tu. Jadi ini berhati-hati, ya, pada keluarga yang ada sekarang. Lihat, jangan kita biarkan diri kita diambil kesempatan. Pasal masa kita susah lah, kesempatan ni biasa digunakan. Dalam kita tragedi lah, mereka ini yang pakar mencari kesempatan ni mengambil kesempatan. Ya, maknanya dalam keadaan kecemasan kita kena pandai kawal emosi juga, dan semua tu maknanya kita kena pasrah dan kita perlu reda. Jadi nak buat macam mana? Apa kita buat pun tidak mungkin, kalau benda nak terjadi, ia akan terjadi. Jadi kita kena bijak, kita kena balik macam Emma cakap tadi, kita kena jangan dikuasai oleh emosi. Memanglah benda ni memang satu tragedi yang kita semua sedih, tetapi kita kena menentukan apa yang kita ambil ini adalah kaedah yang terbaik untuk meneruskan kehidupan kita. Baik. Ya, itu dia perbincangan bersama dengan Datuk Nazir. Banyak sangat perkongsian yang kita nak kongsikan, tapi itu saja masa yang kita ada. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kami, dan kepada penonton, Assalamualaikum. Pastinya mendapat banyak tips daripada Datuk tadi, bagaimana kita sebagai pengguna untuk merancang perbelanjaan kita, pembelian kita, jadi, bersama dengan keluarga, bincang. Betul, insya-Allah merancang dan menjaga disiplin dan pendidikan awal kepada anak-anak. InsyaAllah itu akan menaikkan nilai kita sebagai seorang pengguna. Okey. Kita nak sambung lagi dengan pelbagai lagi perbincangan, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. InsyaAllah.